Sindiket penyelewengan minyak diesel bersubsidi ditumpaskan menerusi Ops Tiris 3.0 dalam serbuan di sebuah premis di Dengkil, Selangor Jumaat lepas. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM49,100. Menurut Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Azman Ahmad, hasil maklumat awal modus operandi sindiket terbabit adalah dengan mengisi minyak diesel bersubsidi daripada beberapa stesen minyak dengan menggunakan lori yang diubah suai. Kemudian dibawa ke stor haram penyimpanan sebelum dijual di pasaran gelap. Pemeriksaan lanjut ke atas keseluruhan premis menemukan sejumlah 12,000 liter minyak diesel dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan penyelewengan. Dua lelaki tempatan berusia 57 dan 44 tahun turut direman bagi membantu siasatan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengakui PDRM berdepan cabaran besar untuk membantras jenayah cyber dan penyalahgunaan bahan terlarang. Susulan itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dan Maktab Polis Diraja Malaysia PDRM menjalin kerjasama strategik bagi pembangunan kapasiti berkaitan jenayah cyber dan narkotik. Jelas beliau, fenomena ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, malah negara lain turut berdepan isu sama. Serangan-serangan cyber ni dia berlangsung ni, saya tak katalah every moment ya, tapi kerap, betul. Satu ya. Tapi apakah ia di dalam radar pengesanan kita? Jawapannya ya. Ya, kita dalam keupayaan untuk mengesan sebarang pencerobohan cyber ini, termasuk dalam laman-laman strategi kerajaan dan sebagainya. Mengesan satu bab, to overcome that and to mitigate the impact. Itu satu isu yang lain. Beliau ditemui media selepas sesi dialog khas Polis Diraja Malaysia PDRM 2024 di Ceras. Turut hadir dalam majlis itu Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmud dan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein. Sesi dialog khas PDRM itu disertai wakil dari 45 negara. Pelan jangka panjang berkaitan agenda baru Permekasaan Bumiputera yang dijangka dilancarkan Jun ini menepati ciri status pembangunan dan sosioekonomi tempatan. Matlamatnya tingkatkan penguasaan ekonomi Bumiputera terutama dalam segmen-segmen ekonomi baharu. Ini termasuk bidang pertumbuhan tinggi dan nilai ditambah tinggi HGHV. Kesemua intipati hasil daripada KEB 2024, input daripada sesi libat urus dan juga input daripada microsite KEB 2024 akan dicerakin dan diterjemahkan ke dalam hala tuju agenda baru Permekasaan Bumiputera, dan pelan jangka panjang agenda baru ini yang lebih segar dan inklusif tanpa meminggirkan peranan oleh semua etnik di Malaysia akan dirangka untuk tempoh 10 tahun yang akan datang. Jelas beliau lagi, peranan GLC dan GLIC akan diperluas dalam mendukung agenda Bumiputera sebagai agenda nasional menerusi pelaksanaan dasar dan inisiatif di kedua-dua entiti berkenaan. Usaha dilaksana kerajaan berhubung agenda Permekasaan Bumiputera itu disambut baik Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Selepas mendengar jawapan Yang Berhormat Pandan, betul saya setuju dan saya ucapkan tahniah. Kita seharusnya melakukan sesuatu dalam nak menentukan perkembangan atau nak membesarkan ekonomi atau gig ekonomi dalam negara kita itu, biarlah ianya lebih inklusif kepada semua. Lima inisiatif diperkenalkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi meningkatkan produktiviti beras di Sabah. Timbalan Menterinya Datuk Arthur Joseph Kurup berkata ia termasuk meningkatkan kadar skim subsidi harga padi daripada RM360 kepada RM500 bermula 9 Ogos 2023 di seluruh negara. Menaikkan harga lantai belian padi di Sabah dan Sarawak
daripada ringgit Malaysia 900 kepada ringgit Malaysia 1,300 per tan metrik berkuat kuasa daripada 15 hari bulan Februari tahun 2024. Yang ketiga, mengadakan beberapa siri perbincangan di peringkat negeri secara serius yang melibatkan pelbagai jabatan dan agensi dalam mencari kaedah yang terbaik untuk mempertingkatkan dan memperluaskan kawasan baru penanam padi di Sabah. Dua inisiatif lain melaksana Smart SPB ala Sekincan di Kampung Kesapang Tengah, Kota Belud berkeluasan 27.81 hektar. Banduan tidak pernah dipinggirkan, malah sentiasa diingati dan disayangi. Sempena Tahun Baru Cina, satu program jalinan kasih anjuran pihak pengurusan penjara Kajang memberi peluang pada penghuni bertemu keluarga masing-masing. Seramai 32 penghuni yang terpilih dapat bertemu dengan sanak saudara bagi mengeratkan hubungan keluarga. Sebab apa kami buat adalah untuk memastikan supaya banduan ni ataupun prospek ada kesedaran dan ada motivasi lah untuk meneruskan kehidupan. Dan kami juga nak memberi mesej kepada masyarakat bahawanya masyarakat juga ada peranan dalam membentuk sasiah dan motivasi banduan supaya dia keluar ada harapan. Penghuni yang ditemui melahirkan ucapan terima kasih atas peluang ini. Jadi selepas 2 tahun duduk kat sini, lagi 2 tahun nak keluar, dapat jumpa keluarga saya rasa bersyukur lah sebab penjara memberi saya peluang untuk berjumpa tepat-tepat dengan keluarga saya. Keluarga saya datang, mak saya, syukur dia masih ada dekat saya lagi sebab dalam penjara kami paling takut ialah keluarga kami dah tak ada lah. Kasih semangat saya hidup di dalam itu tunggu keluar lagi mau hormat dia orang. Ubah banyak barang lah dulu bulan kecil apa barang tak tahu betul pergi sangat nanti masuk itulah penjara lagi itu rasa macam soal besar orang soal besar je lah. Ubah banyak barang lah itu penjara betul. Misalnya terima kasih semua itu pengawai itu tolong saya. Program ini bertujuan menerapkan hasrat menjadikan institusi penjara sebagai pusat pembangunan peradaban budaya kemanusiaan.